Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan masuk ke dalam qismul balaghah iaitu ilmu badi'. Okey. طبعا للغة العربية المستوى الرابع للوافدين. Baik, mari kita lihat apakah itu ilmu badi' tanpa membuang masa. Okey. Ilmu badi' daripada segi takrifnya daripada segi bahasa al-gharib min bad'i syai' idza kana ghayah fima huwa fihi min ilmin aw ghairi. Asif. Adapun ilmu badi' daripada segi bahasa ialah yang ganjil, al-gharib, yang pelik, yang berbeza. Min bad'i syai' idza kana ghayah fima huwa fihi min ilmin aw ghairi. Yang pelik daripada perbezaan sesuatu perkara itu, idza kana ghayah fi ma huwa fi, maksud idza kana ghayah fi ma huwa fi ni iaitu adalah di dalam sesuatu konteks tersebut berbeza min ilmin atau mengganjil daripada segi min ilmin atau ghairi, daripada yang mengganjil daripada segi pengetahuan ataupun selain daripadanya. Okey, jadi fokuskan yang badi' itu sendiri maknanya yang ganjil, yang baru, yang pelik, bid'ah. Itulah badi'. Perkataan itu juga. Okey, adapun daripada segi istilah, okey, tahsin kalam ba'da ri'ayah al-mutabaqat li muqtada al-hal wa ri'ayah wuduh ad-dilalah bi khuluha an ta'qid al-ma'nawi. Okey. Ilmu badi' ini adalah tahsin kalam, mempercantikkan kalam, menghiasi, memperelokkan kalam itu sendiri ba'da ri'ayah mutabaqah li muqtadal hal, selepas menjaga kesesuaian makna pada sesuatu konteks tu dan menjaga dan memelihara wuduh dilalah, kejelasan sesuatu benda itu. Okey, perhatikan ilmu badi' ini adalah mutabaqah yang ketiga dalam ilmu balaghah. Jadi tentunya dia adalah selepas bayan dan ma'ani. Okay, jadi dia adalah yang ketiga. Jadi dia menghiasi, mempercantikkan kalam selepas ri'ayah mutabaqah li muqtadal hal pada ilmu bayan wa ri'ayah wuduh ad-dilalah bi khuluha an ta'qid ma'nawi, yang pada ilmu ma'ani. Okey. Jadi kalau korang faham, dia full step, dia adalah semua langkah yang sempurna supaya kita dapat distinguish apa-apa konteks dalam bahasa Arab. Kalau korang faham lah. Okey. Tak apa, yang pening-pening pada takrif. Baik. Ilmu badi' ini terbagi pada dua, iaitu muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Alwan badi', ni semua alwan badi'. Jadi, okey, mari kita lihat apa yang ada pada kedua ni. Okey, ini adalah mind map kepada ilmu badi' daripada secara ringkas ni kan. Okey, ilmu badi' terbagi pada dua seperti yang aku dah beritahu tadi. Muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Dia memperbaiki lafaz, mencantikkan lafaz, menghiasi, mencantikkan. Muhassinat tu korang terjemah lah macam mana pun, asalkan korang faham yang dia memperelokkan sesuatu dari segi lafaz dan daripada segi makna. Okey, sebenarnya di bawah muhassinat lafziyah ni ada banyak dan muhassinat ma'nawiyah pun ada banyak. Tetapi untuk permula macam kita ni, dibagi ni dulu. Okay, jadi di bawah muhassinat al-lafziyah kita ada saja' dan jinas. Adapun di bawah muhassinat al-ma'nawiyah kita ada tibab, tawriyah dan muqabalah. Okay, jadi ni semua adalah minha, maksudnya sebahagian daripadanya. Jadi ada yang lain. Okey, itu pada atas lagi lah. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat pada yang pertama daripada susunan buku adalah al-tibaq. Okey. Al-tibaq. Al-tibaq terbahagi kepada dua. Okey, sebelum tu apakah itu al-tibaq?
Okey. At-tibaq daripada segi bahasa, al-jam'u baina syai'ain, menggabungkan ataupun menyatukan antara dua benda. Apakah dua benda tersebut? Okay, kita tengok pada istilah. Al-jam'u huwa baina syai' wa dhidduhu fil kalam. Adapun daripada segi istilah, at-tibaq ini adalah menyatukan dua benda yang mana terdiri daripada sesuatu itu dan lawan kepadanya pada satu kalam, pada satu konteks. Okey. Jadi, ada dua benda. Tibaq adalah dua benda yang tergabung dalam satu kalam. Satu daripada ianya sendiri dan lagi satu daripada lawannya sendiri. Okey. Tibaq terbagi pada dua. Ijab dan salbi. Okey. Al-tibaq terbagi pada dua. Al-ijab dan as-salbi. Okey. Senang kata, al-ijab ini dia adalah kata lawan yang sebiji-sebiji. Contohnya, hidup, mati. Jalan, baring. Berdiri, baring. Terbang, merangkak. Dia adalah lawan secara zahir. Adapun salbi, dia cuma menambahkan kata manfi ataupun kata nahi pada perkataan tersebut. Okey. Kita tengok pada al-ijab dulu. Dia as simple as it seems. Okey. Al-ijab itu, at-tibaq al-ijab. Tengok pada contoh. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mauta wala haya wala nusyura. Okey. Dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk diri mereka daripada bahaya dan manfaat, dan juga mereka tidak memiliki kematian ataupun kehidupan. Okey. Itu terjemahan lagi tepat, korang buka Quran insya-Allah. Okey. Perhatikan darran wa naf'a, mauta wa haya. Itu adalah dua tersebut adalah yang saling berlawanan. Jadi itulah at-tibaq itu sendiri. Okey. Bahaya dan manfaat, mati dan hidup. Okey. Jadi itu adalah secara zahirnya korang nampak itu dia punya kata lawan. Tu je at-tibaq ni. Jadi dia ada nampak dia dalam satu kalam. Dalam satu kalam lah ni. Dua benda yang berlawanan. Okey. Pada contoh yang kedua, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan kamu menganggap mereka bangun dan bahawa mereka dalam keadaan rukud. Rukud ni nanti korang tengok makna dia. Tak silap aku dia dalam keadaan duduk ke tidur lah. Okey, tapi yang pentingnya dia nak kata dekat sini aiqadh, bangun, rukud, berlawanan daripada yang bangun. Okey. Jadi tu je lah tibaqnya. Tu je lah tibaq ni. Tak ada susah mana pun. Belum susah lah. Jadi itulah at-tibaq itu. Iaitu mengumpulkan antara sesuatu dan lawan kepada sesuatu itu dalam satu kalam. Okey. Kita tengok pada contoh yang seterusnya, wa annahu huwa adhak wa abka. Dan sesungguhnya dia gelak dan dia tertawa dan dia menangis. Okey, jadi ini dua adalah kata lawan dia. Nampak? Adhak, gelak ataupun tertawa. Lawan dia sendiri adalah sedih ataupun menangis. Okey. Begitu pada contoh yang seterusnya. Ata'na rabbana wa 'asahu qaum fadhaqna ta'mu ta'atuna wa dhaqu. Kami telah mentaati Tuhan kami. Wa 'asahu qaumun,
dan dan satu kaum masih bermaksiat, maksudnya membuat maksiat kepada Allah Taala. Jadi syahidnya adalah dia kalam ni. Okey, ata'na, kita cari mana yang tu. Kat sini aku dah highlight, so tak cilah. Okey, ata'na mentaati, lawan dia membuat dosa. Jadi mentaati lawan dia melanggar lah, tak menderhakai lah jadinya. Jadi ni adalah tibak. Dia bagi korang nampak, dia adalah ijab. Dia satu perkara dan sesuatu yang berlawanan kepadanya secara zahir, tidak berbeza. Dia berbeza. Okey. Khairul mal ainun sahirah bi ainun naimah. Okey. Tengok ni, perhatikan. Dia tak jauh pun konteks dia ni. Ainun sahirah bi ainun naimah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah berbeza, adakah sama di antara yang mengetahui dan di antara yang tidak mengetahui. Okey. Perhatikan, di sini dia tidak berbeza dan dia manfi. Jadi ini adalah salbi. Salbi ni sendiri bermakna manfi, dia menolak. Antara makna dia. Okey. Jadi tadi semua ni adalah ijab. Dan ini termasuk dalam salbi. Okey. Kita tengok pula pada contoh salbi supaya korang lebih nampak apa beza dia dengan ijab. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Okey. Laha wa 'alaiha ni adalah sebenarnya ijab. Okey, so ni dekat sini, ni dekat sini. Korang terbalikkan je. Aku dah terbalik. Okey. Wa nunkiru in syi'na 'ala an-nasi qawlihim wa la yunkiruna al-qawl hina naqul. Dan kami memungkiri dan kami apa orang kata, membantah macam itulah. Jika kami mahu ke atas manusia, ke atas mereka dengan kata-kata mereka, maksudnya kami tidak mendengar apa yang mereka katalah. Wala yunkiruna qawluhum, dan mereka tidak menafikan ataupun memungkiri ataupun membantah al-qaul hina naqul, ketika mana kami berkata. Okey, jadi yang pentingnya kat sini, yang syahidnya di sini adalah nunkir yang kurun. Jadi dia adalah sama dan dia adalah manfi. Jadi ini adalah salbi. Dia tidak berbeza. Macam ijab dia berbeza, nampak? Bulat-bulat berbeza. Hidup mati. Kat sini membantah, tidak membantah. Jadi itu adalah salbi. Okey. Okey, ni laim. Laim ni bukan nun, typo kat situ. Laim atahu al-lu'ma min 'indi nafsi wala ya'tihi min 'indi ummin wala abin. Okey, laim ni dia aksul karim. Jadi kalau karim itu baik, laim ni lebih kurang maksudnya macam yang kurang baik lah. Seseorang yang kurang baik, yang tak berapa elok. Okey, seseorang yang tidak elok itu datang kepadanya ketidakelokan itu daripada dirinya sendiri dan bukan dan tidak datang daripada ibunya ataupun ayahnya. Jadi kat sini mana yang tibak dia? Itu adalah atahu wala ya'tihi. Okay. Jadi ini adalah salbi, mendatanginya dan tidak mendatanginya. Nampak di situ. Dia dua perkataan yang sama dan dia manfi ataupun dia nahi, tapi tak ada contoh nahi dalam sini. Okey, itu adalah tibak. Okey, mari kita tengok seterusnya pada al-muqabalah, yang mana dia lebih kurang dia macam tibak ni. Okey. Mari kita tengok pada takrif dia, al-muqabalah.
Daripada segi bahasa, qabala ni boleh jadi menerima ataupun menghadapi. Tapi di sini dia highlightkan yang menghadapi. Ai wajihuhu, iaitu berhadapan. Muqabala syai'u bi syai', menghadapankan sesuatu dengan sesuatu. Aradahu bihi liyura wajhu tamasil atau takhaluf. Tamasul atau takhaluf bainahuma. Jadi dia memaparkan di antara satu sama lain untuk melihatkan wajhu tamasil, sama ataupun tidak sama di antara kedua benda tersebut. Okey, itu daripada segi bahasa. Qabala. Jadi berdepan, senang cerita dia daripada segi bahasa itulah. Adapun daripada segi istilah, an yu'ta bima'nayain mutawafiqin atau akthar thumma bima yuqabil dzalik ala tartib. Dan dia adalah mendatangkan dua makna mutawafiqin, yang serasi ataupun yang sama, yang sekata, yang semaklumat, semaknalah cerita. Dua makna bimaknain, dan mutawafiqin dengan dua makna yang serasi dengannya, yang sekata, yang selari dengan makna yang dua tadi tu. Jadi dua-dua au aksar, ataupun lebih daripada dua. Summa bima yuqabil dzalik ala tartib. Dan dia berhadapan ataupun dia ala tartib ni maksudnya dia mengikut tertib. Okey, kita tengok ni dia versi takrif yang penting. Kita tengok contoh supaya korang lebih faham apakah yang dimaksudkan dengan tertib dekat situ. Okey, jadi kita dah tahu dia adalah dua makna dan kemudian datang dua makna yang lagi selari dengannya ataupun lebih. Okey, suwarul muqabalah. Okey, di sini ada rajah dia. Jadi ini bukanlah ratio ataupun money management ke apa kan. Win and losses bukan ni. Ini adalah suwar muqabalah. Tadi dia sebut di antara dua makna dan kemudian datang kepadanya selepas dua makna tu dua makna lagi yang selari dengannya ataupun yang serasi dengannya. Okay. Jadi dia start daripada dua. Jadi satu ni tolak. Typo. Maafkan saya. Okay, dia start daripada dua, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Jadi dalam satu kalam tu, jika datangnya dua daripada depan, kemudian dia mesti ada dua daripada belakang. Okey. Dan dia juga berlawanan. Dia lebih kurang macam tibak, tapi muqabalah lebih daripada dua. Dia start daripada dua ke atas. Okey. Senang aku ambil gambar daripada buku. Senang sikit kurang rujuk. Okey, kita tengok pada contoh. Contoh yang pertama. Qala ta'ala falyadhaku qalila wal yabku katsira. Okey, maka mereka berketawa, betul. Maka ketawalah sedikit dan mereka menangisi yang banyak. Okey, rujuk Al-Quran untuk makna yang lebih tepat supaya korang bila korang menerangkan nanti. Ini sekadar pemahaman antara kita je. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zani wa la yanzi'u min syai'in illa syani. Qala sya'ir fata kana fihi ma yasu'u sadiqahu ala anna fihi ma yasu'ul a'diya. Okey. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Perhatikan. Okey. Bayangkan di tengah-tengah ni ada potongan sebab dia waw adalah ataf yang membahagikan antara jumlah dan jumlah. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Okey, jadi manakah muqabalah di antara dua ayat ini? Kenapa saya cakap dua ayat? Sebab ada ataf di sini. Ataf ni kan membahagikan antara ayat dan ayat. Okey. Falyadhaku wal yabku. Nampak dia berdepan.
qalila kathira. Simple as that. Itu je yang kau perlu tahu setakat ni. Jadi dia adalah muqabalah 2 dengan 2. Kenapa 2 dengan 2? Daripada mana nak kira? Okay, kira daripada satu jumlah tu lah. Falyadhaku qalila, 1, 2, pemotong ayat, waw, ataf, walyabku kathira, dan mereka menangis banyak. Jumlah. Okay, 1, 2, 1, 2. Jadi dia adalah muqabalah ithnain bi ithnain. Adapun pada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zani wa la yanzi'u min syai' illa syani. Okey, ini adalah hadis sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhumnya, maksud di sini sesungguhnya kebaikan ataupun rifqa ni friendliness, itu ta'amul bil muhassinat ataupun lainat, so something yang dia elok dengan semua benda. Seseorang yang elok dengan semua benda, yang berlaku baik terhadap kebanyakan benda. La yakunu fi syai' illa zani. Jadi sesuatu kebaikan itu tidak ada pada sesuatu kecuali orang yang menghiasinya. Wa la yanzi'u min syai' illa syani, dan dia tidak akan terhilang dan tidak akan terbatal daripada sesuatu kecuali dengan yang membuat keburukan ataupun yang membuat something yang tak elok lah. Okey. Jadi yang nak sebab kita dalam bab muqabalah, jadi tujuan kita, kerja kita adalah untuk mencari di manakah muqabalah tersebut, di manakah yang dia muqabalah tu. Okey, perhatikan satu-satu. Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zani. Pemotong ayat. Wa la yanzi'u min syai' illa syan. Okay, jadi kita tahu ni ayat pertama, ayat kedua. Jadi ayat pertama kita tengok dengan ayat kedua. Okey, tengok rifqu ada tak lawan dia? Kat sini tak ada. Enggak ada. Jadi langkah. La yakun, la yanzi'. Okey, jadi kat sini adalah lawan dia. Tidak menjadi dan tidak terpadam ataupun tidak terhilang atau tidak terbatal. Ada, tak ada. Nampak? Makna dia ada dan ni adalah makna tak ada. Jadi dia adalah did, adalah lawan dia. Okey, bila dia datang, jadi ni yang pertama. Okey, kita cari. Muqabalah mesti ada 2 dan ke atas. Jadi mesti ada 2 sini. Syai'in illa zani. Nampak? Min syai'in sama illa syani. Jadi zani dengan syani, zana ataupun syana, di situ adalah berlawanan. Jadi yang menghiasi, yang memperelokkan, lawan dia adalah yang merosakkan ataupun tidak elokkan lah, adalah dia apa orang kata, lawan kepada orang yang mengelokkan lah, something yang aib ataupun something yang kekurangan. Okey, jadi dia adalah ithnain bi ithnain. Okey, tengok contoh pada seterusnya. Fatakana fihi ma yasurru sadiqahu ala anna fihi ma yasul a'diya. Okey, apa-apa syair kita kena tengok balik apa syair dia, baik dia, supaya kita tahu apa cerita dia. Tapi kalau macam ni, kalau kata korang malas nak cari, kita ambil makna daripada situ je lah, daripada dasarnya adalah. Jadi fatakana fi ma yasurru sadiqahu, seseorang budak yang mana ada padanya something yang menghappykan kawannya, yang menggembirakan kawannya. Ala anna fihi ma yasu'ul a'diya, dan bahawa di dalamnya juga ada apa yang, ada something yang yasu, tidak menggembirakan, al-a'diya. Rubbama qad yakunu hadzal ma'na a'diya min a'da adu. Rubbama. Okey. Jadi ini adalah ayat pertama, nampak dengan potongan kat sini. Jadi antara 2 ayat. Jadi ayat pertama kita tengok mana ma yasurru dengan ma yasu'u dekat sini. Nampak apa yang menggembirakan, apa yang tidak menggembirakan, yang memperburukkan. Sadiq lawan dia adalah a'da. Sebab tu aku kata kat sini boleh jadi makna musuh.
Okey, jadi nampak tak? 1 2 1 2. Dia muqabalah antara dua jumlah. Jadi ini adalah muqabalah isnain bi isnain. Adapun yang nombor 2, okay, kita tengok. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Okey, jadi kita cari ayat pertama, cari ayat kedua. Ini adalah ayat pertama, qismul awal, qismul tsani. Kenapa? Sebab sini ada waw pemotong. Okey, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dia Allah Taala menghalalkan untuk kamu semua, untuk mereka yang perkara-perkara yang thayyibat, daripada yang baik, yang suci, yang bersih, halal, dan mengharamkan ke atas mereka khaba'is, something yang jijik, yang kotor. Okay, mengharamkan ke atas mereka something yang jijik. Okay, jadi kat situ dah wadih rasanya, sebab halal lawan dia haram, yang halal daripada thayyibat adalah lawan dia yang khaba'is, yang suci, yang jijik, yang kotor. Jadi isnain bi isnain. Okay. Alright, tapi ada lagi satu dekat sini. Lahum dengan alaihim juga adalah dua yang berlawanan. Seperti mana dalam tibak tadi, kalau korang ingat, ada yang laha dengan alaiha tu. Dia ada dua yang berbeza juga. Jadi perhatikan, kepada, untuk dan ke atas pun boleh jadi berlawanan. Jangan tanya kenapa. Ini adalah Arabnya sendiri. Okey, jadi dekat sini adalah 1 2 3, 1 2 3. Salah salah. Itu adalah suar muqabalah dia. Qala Ali Abi Talib li Uthman bin Affan, innal haqqa thaqilu wa batilun khafifun mari. Okey, innal haqqa thaqil, sesungguhnya kebenaran itu adalah sangat berat, dan yang batil itu sangat ringan. Wabi dan mari. Okey, ini adalah pemotong dua ayat. Ini dua ayat, dua bahagian. Okey, al-haq lawan dia mesti adalah al-batil, satu. Thaqil lawan dia adalah khafif, wabi lawan dia adalah mari. Okey. Jadi perhatikan dalam antara banyak-banyak contoh ni kan, korang dapati yang ada 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. Apa yang korang faham dekat situ? Dekat sini dia menyatakan bahawa dia mengikut tertib. Dia muqabil yang tertib. Dia mengikut tertib. Jadi dia berhadapan secara tertib. Ayat pertama, ayat kedua, satu dengan satu. Nampak dia ikut tertib. Dua dengan dua, tiga dengan tiga. Itu adalah dimaknakan dengan tertib yang aku nak sampaikan kepada korang tadi. Sama juga macam innal haqqa thaqil wabi wa batilun khafifun mari. Ya, nampak? 1 2 3. Nampak? 1 2 3. Susunan dia, tertib dia adalah berlawanan dengan ayat, antara dua ayat tersebut. Okey. Qala syair, ma ahsana ad-din wa dunya idza jtama'a wa aqbaha al-kufru wal iflas birrajul. Okey, alangkah indahnya agama dan dunia jika bergabung, dan buruknya kekufuran wal iflas. Iflas, apakah iflas? Nanti korang cari. Okey. Jadi antara dua ayat nampak ni pembahagi ayat, qismu 1, qismu 2. Ahsana lawan dia mesti aqbaha. Okey. Cheat sheet dia dekat situ adalah dia ada tertib. Jadi itu yang memudahkan korang untuk recognize atau distinguish bahawa dia adalah muqabalah. Jadi ahsana aqbaha, ikut tertib. 1 1, 2 2. Din iaitu Islam, dan kufur lawan dia dunia, iflas. Rubama qad yakun hadzal ma'na akhir. Okey, jadi ala thalatha. طيب التالية قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فنيسره للعسرى. Okey. Dia mesti ada tertib. Kalau ayat dia panjang. Okey, tengok sampai habis ayat tu. Ini adalah bukan pembahagi ayat sebenarnya.
Tapi dia adalah pembahagi daripada mereka-mereka yang ini adalah pembahagi dia orang lah. Dia adalah pembahagi mengikut dia orang lah kan. Adalah ilmu di sebalik ni. Tapi apa yang nak di-highlightkan dekat sini, perhatikan bagi habis ayat tu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nampak? Kita boleh nampak dekat situ bahawa ini adalah satu jumlah dan bahawa ini adalah satu jumlah. Kerana apa? Kerana tengok ni fa amma, ni wa amma. Biasanya kat situ adalah dua jumlah. Jadi satu jumlah, dua jumlah. Jadi guna yang sama juga kita mengikut tertib a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nampak? Okey, a'ta wattaqa, tengok ayat kedua apa? Nampak? A'ta yang memberi, yang murah hati, yang dengan bakhil. Wattaqa dan bertakwa, wastaghna dan wasaddaqa bil husna, dan dia berkata baik dengan benda yang baik dan dia jujur dengan benda baik. Dan lawan dia nampak ni, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil yusra wa usra. Nampak ni? 1 2 3 4. Ada 4 ke dalam ni? Ada 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi dia adalah muqabil bagi 4. Arba'ah lah arba'ah. Okey. Qaulu Abi Bakrin As-Siddiq fi wasiyatihi 'inda mautih, ketika mana kewafatan Abi Bakar As-Siddiq, mereka kata ini adalah qaulnya, wallahu alam. Hadza ma awsa bihi Abu Bakar As-Siddiq 'inda akhir ahdi dunya kharijan minha wa awwalu ahdihi bi akhiri dakhilan fiha. Okey. Jadi hadza ma awsa bihi Abu Bakar As-Siddiq 'inda akhir ahdi dunya. Akhir begitu. Penting juga dalam muqabalah ni korang faham makna, supaya korang nampak di mana pembagi ayat dia, walaupun dia pusing macam mana pun korang nampak. Okey, potong dekat sini baru start satu jumlah. Akhir sampai minha potong jumlah, satu jumlah. Ni pemotong sebab ada koma dekat situ dan waw ataf, dan kemudian ada satu bahagian yang lain. Wa awwalu ahdi bi akhir dakhil fiha. Okey. Akhir, nampak? Dia dah start dari tertib dia. Akhir, awal. Satu. Ahdu, sama. Dunia dengan akhirat. Dua. Dunia lawan dia akhirat. Kharijan, keluar. Dakhilan, masuk, lawan. Jadi ini adalah yang ketiga. Minha dengan fiha, keluar daripadanya, masuk ke dalam, di dalamnya. Nampak ni? Daripada dan di dalamnya, daripadanya dan di dalamnya pun dikira sebagai muqabalah, dikira sebagai berlawanan di sisi Arab. Jadi nampak tu, ada dua jumlah, ada 1 2 3 4. Jumlah yang kedua 1 2 3 1 2 3 4. Nampak dia mengikut tertib. Itu adalah muqabalah arba'ah ala arba'ah. Okey, wa qala syair wa basitul khairu fikum bi yaminih wa qabid syarru na'akum bi shamali. Okey. Syair. Ni aku tak faham. Nanti korang carilah. Korang tahu macam mana nak cari syair kan? Tapi kalau tanpa korang cari pun, korang dah boleh guna kaedah tu. Kan? Dua ayat. Okey. Basit, qabid. Khair, syarr. Nampak? Dia ikut tertib. Fikum, ankum. Yamin, shimal. Nampak? Dia empat. Jadi itu adalah tadi yang awal suar muqabalah yang aku katakan tadi. Tanpa korang cari syair pun, korang dah boleh faham dah suar dia. Okay. Tengok pada yang keempat. Qala syair. Azuruhum wa sawadul layli yashfa'u li wa anathani wa bayadu subhu yughri bi. Okay. Sefaham aku dan seingat aku, ni adalah syair yang mana dia, okay, tak apa, tak penting cerita dia.
Okey, kita tengok pada makna dia. Azuruhum, aku menziarahi mereka, wasawadul lail, dan kegelapan di malam hari, yashfa'u li, memanfaati aku memanfaatkan untukku, dimanfaatkan untukku. Wa anathani wa bayadu subh yughri bi. Okey, nanti aku beritahu korang apa maksud wa anathani. Tak berapa pasti. Aku tak berapa ingat. Okey, tapi sama je kaedah dia antara dua ayat. Bila ada azhuru, okey, sorry. Anathani ni insiraf. Insiraf ni maknanya meninggalkan. Jadi, dikala mana dia menziarahi, dikala inilah dia meninggalkan. Satu-satu. Tu kita dah dapat tangkap. Wasawadul lail wa bayadus subh. Nampak? Hitam putih pun dikira berlawanan. Malam siang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yashfa'uli yughribi. Li dengan bi. Boleh katakan satu juga. Jadi 1, 2, 3, 4. 4. Yashfa' yughri. Aku rasa dia 5 kat sini. Jadi kalau betul lah dia yang 5, jadi ni adalah khamsah ala khamsah. Antara dua ayat. Okey. Jadi ini adalah jumlah utama, jumlah kedua 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia follow ala tertib muqabalah, berlawanan. Menziarahi, meninggalkan ataupun meninggalkanlah. Sawad, bayad, lail, subhu, yashfa', yughri, li, bi. Okey. 5. Okey. So ni mesti last sebab dia dah kelima. Jadi dia adalah sita ala sita. Okey, mari kita tengok sita ala sita. Qala syair ala ra'si 'abdu tajin 'azzin yuzinu wa fi rajulin hurriqidu dhullin yushinu. Wow. Okey. Aku tak berapa tahu makna dia. Dia tahu sikit tapi tidak komplit. Ala ra'si 'abdu tajin, okey. Ala fi. Nampak dia lawan satu-satu. Jadi kita dah dapat tangkap satu, mana yang kedua. Mesti seterusnya. Sebab dia tertib. Ra'su rajulun. Kenapa ra'sun lawan rajulun? Okey. Bila korang dah macam mana? Korang tahu ni yang kedua. Ra'sun lawan di rajulun. Mesti ada sebab kenapa dia berlawanan. Mesti ada penerangan dia. Mesti ra'sun ni dia ada makna lain. Ataupun rajulun dia makna lain. Tapi yang penting dia berlawanan. Sebab yang berlawanan dia tidak lari dengan lawan dia. Macam ni hamba, nampak ni, hamba lawan dia orang yang hur, orang yang bebas. Tajin, qid. Ni pun korang cek makna tajin, qid, aiz, dhul. Kemuliaan, penghinaan. Yuzinu, yushinu. Jadi korang just cari satu, korang akan dapati makna lagi satu dia. Dan kalau macam ra'su dengan rajul, dia tidak sekata, mesti antara salah satu ni ada syarah dia bermakna lain. Seperti mana anathani ni. Anathani ni kalau korang cari makna mesti serabut kepala sebab tu. Tapi bila korang dah faham syair ni secara langsung, secara tak langsung ni korang akan faham anathani ni bahawa dia adalah lawan bagi azuruhum. Azuruhum anathani. Yani insiraf lawan pada ziarah. Baik. Setakat itu sahaja muqabalah. Jadi korang kena ingat bahawa muqabalah dia bermula daripada 2 ke atas sehingga 6 dan mungkin ada lebih, mana kita tahu. Okey. Jadi antara apakah beza antara tibak dengan muqabalah? Okey, tibak 1 dengan 1. Jadi 2 hingga 6 adalah muqabalah, itu antaranya. Dan muqabalah tak ada salbi. Itu antaranya. Dan aku rasa tu je kot dia punya beza. Okey. Mungkin korang tertanya apakah gharak dia, tujuan dia. So apa yang aku faham bahawa yang mana antara tujuan dia adalah
supaya si pendengar, iaitu kita yang membaca ataupun yang mendengar, kita dapat menimbangkan antara ataupun kita dapat lihat dengan jelas di antara dua perkara yang nak disampaikan. Jadi perkara pertama, bila didatangkan lawan yang kedua, contoh kata yang pertama didatangkan kata lawannya, kemudian kat situ dia menjadi taukid. Yang lawan tu menjadi taukid kepada yang pertama, bahawa yang pertama itu memang dimaknakan pertama itu. Okey. Jadi dia memudahkan kita daripada segi penterjemahan, dan pada masa yang sama dia menaikkan taraf kesenian dia, mengenakkan si pendengar lah bak kata diorang. Ini adalah seni-seni kalam diorang. Wallahu a'lam. Ma ahsana lughat Arabiyyah. Tapi indah ni, cantiknya bahasa Arab kalau kita faham semua. Okey. Baik, sampai situ saja pada penerangan hari ini. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.